Krisis dalaman PH Sabah. PKR tidak puas hati dengan kepimpinan APKO. Siapakah yang layak memimpin? Salam sejahtera dan selamat datang ke channel ini. Sabah Pakatan Harapan kini berada dalam kedudukan yang genting apabila PKR Sabah secara terbuka meluahkan rasa tidak puas hati terhadap pelantikan Presiden United Progressive Kinabalu Organization ataupun APKO, Datuk Iwan Benedik sebagai pengerusi gabungan tersebut. Isu ini mula timbul apabila selepas Datuk Seri Christina Liu disingkirkan daripada jawatan tersebut dengan majoriti tipis 3 undi. Walaupun keputusan ini dibuat secara demokratik, Setiausaha Majelis Pimpinan Negeri MPN PKR Sabah, Sazali Donol, mempersoalkan keabsahan proses tersebut dan menyifatkan situasi ini sebagai satu pencabulan terhadap tradisi yang telah lama terbentuk dalam Pakatan Harapan Sabah. Menurut beliau, jawatan pengerusi gabungan secara tradisinya dipegang oleh PKR dan perkara ini sepatutnya dihormati oleh semua parti komponen. Sazali turut mendakwa bahwa proses pemilihan tersebut tidak dijalankan dengan telus dan mendakwa pihaknya tidak dimaklumkan lebih awal bahwa mesyuarat penting itu akan dipengerusikan oleh wakil dari Kuala Lumpur. Lebih mengejutkan, permintaan untuk menangguhkan mesyuarat tersebut juga telah ditolak mentah-mentah. Ini menimbulkan tanda tanya besar tentang sejauh mana suara PKR Sabah benar-benar didengari di peringkat pusat. Menurut Sazali, isu ini bukan hanya tentang kehilangan jawatan, tetapi tentang prinsip dan rasa hormat terhadap hierarki yang telah dibina sejak sekian lama. Beliau juga mempersoalkan kelayakan APKO untuk memimpin gabungan tersebut memandangkan parti itu baru saja menyertai Pakatan Harapan. Bagi beliau, jika APKO sudah lama bersama gabungan tersebut, mungkin situasi ini lebih mudah diterima. Sebaliknya, DAP yang sudah lebih lama berada dalam Pakatan Harapan pun lebih wajar untuk dipertimbangkan. Namun di pihak APKO, Datuk Iwan Benedik tampil dengan kenyataan bahwa pelantikannya dibuat berdasarkan perlembagaan gabungan dan mematuhi segala prosedur yang telah ditetapkan. Beliau menyeru semua pihak untuk bertenang dan memberi tumpuan kepada usaha membangunkan Sabah serta menyelesaikan isu-isu yang lebih besar. Menurutnya, perpecahan dalaman hanya akan melemahkan gabungan dan memberi ruang kepada pihak lawan untuk mengambil kesempatan. Tetapi, kenyataan ini dilihat tidak begitu membantu meredakan ketegangan di dalam gabungan tersebut. Di sebalik segala penafian tentang wujudnya krisis dalaman, jelas kelihatan bahwa rasa tidak puas hati ini sedang merebak di kalangan akar umbi PKR Sabah. Pemerhati politik melihat krisis ini sebagai satu petanda awal kepada masalah yang lebih besar. Sabah merupakan salah satu negeri penting bagi Pakatan Harapan dan sebarang perpecahan di peringkat negeri berpotensi memberi kesan langsung kepada kestabilan gabungan di peringkat nasional. Sebelum ini, Pakatan Harapan Sabah berjaya mengekalkan kestabilan melalui kepimpinan Datuk Seri Christina Liu selama 7 tahun sejak 2017. Namun, dengan perubahan kepimpinan yang kontroversi ini, ramai yang tertanya-tanya sama ada gabungan ini dapat bertahan sehingga pilihan raya negeri akan datang. Lebih membimbangkan, isu ini membuka ruang kepada naratif bahwa pusat lebih cenderung memihak kepada parti yang lebih kecil seperti APKO berbanding menghormati parti yang sudah lama berjuang dalam gabungan seperti PKR. Jika isu ini tidak diselesaikan dengan segera, ia berpotensi memecah belahkan kesepaduan dalam Pakatan Harapan Sabah. Selain itu, hubungan antara PKR, APKO, dan DAP di Sabah juga dijangka akan terjejas jika konflik ini berlanjutan. Dalam politik Sabah, sentimen tempatan dan kuasa autonomi memainkan peranan penting.
Mana-mana partai yang dilihat sebagai pihak luar yang coba menguasai politik tempatan seringkali akan berdepan dengan penolakan besar-besaran daripada rakyat Sabah. Oleh itu, pelantikan APCO sebagai peneraju Sabah Pakatan Harapan bukan sahaja dipersoalkan oleh PKR, tetapi juga sebahagian besar penyokong Pakatan Harapan di Sabah yang merasakan hak mereka telah dinafikan. Dalam pada itu, Perdana Menteri merangkap pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim kini berada dalam kedudukan yang sukar. Beliau perlu memastikan bahwa konflik ini diselesaikan dengan baik tanpa mengorbankan mana-mana pihak. Penyelesaian yang tergesa-gesa atau berat sebelah hanya akan memburukkan lagi keadaan. Anwar juga perlu untuk mengambil kira sensitiviti politik tempatan di Sabah yang seringkali jauh berbeza daripada dinamika politik di semenanjung Malaysia. Sementara menunggu keputusan rasmi daripada Anwar Ibrahim, ramai yang tertanya-tanya sama ada PKR Sabah akan terus akur dengan keputusan ini atau adakah kita akan melihat tindakan drastik seperti protes terbuka atau bahkan perpecahan dalam gabungan tersebut. Dalam perkembangan lain, Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Haji Jinor, yang juga merupakan pengerusi Gabungan Rakyat Sabah GRS, turut mengikuti perkembangan isu ini dengan rapat. Walaupun beliau tidak campur tangan secara langsung, pemerhati percaya bahwa sebarang pergolakan dalam Sabah Pakatan Harapan akan memberi kesan kepada lanskap politik Sabah secara keseluruhan. Haji J pastinya akan memantau situasi ini dengan teliti untuk melihat sama ada ia boleh dimanfaatkan untuk memperkukuhkan kedudukan GRS di Sabah. Isu ini menimbulkan persoalan yang lebih besar tentang masa depan politik Sabah. Adakah PKR Sabah akan akur dengan keputusan ini dan menerima kepimpinan APCO? Atau adakah kita bakal menyaksikan lebih banyak drama politik di Sabah dalam masa terdekat? Apakah pendirian DAP Sabah dalam isu ini? Dan sejauh manakah mereka akan memainkan peranan sebagai perantara untuk meredakan ketegangan ini? Yang pasti, isu ini jauh daripada selesai, dan semua mata kini tertumpu kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk membuat keputusan yang mampu memuaskan hati semua pihak. Jelas sekali isu ini bukan sekadar salah faham biasa. Ia mencerminkan cabaran besar dalam memastikan kestabilan politik Sabah di bawah gabungan Pakatan Harapan. Persoalannya, siapakah yang lebih layak memimpin Pakatan Harapan Sabah? PKR yang lebih lama bertapak atau APCO yang masih baru tetapi diberi mandat? Tinggalkan pendapat Anda di ruangan komen dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Aktifkan butang lonceng Anda untuk konten politik terkini daripada Current Sphere MY. Sampai jumpa lagi, sekian sahaja untuk video kali ini. Terima kasih semua.